Sakok, yang berhormat Hi, sudah tentulah Datuk Husyam Musa, Ustaz Mak Husin dan seluruh pimpinan amanah nasional dan negeri Kelantan, pemuda, wanita, angkatan wanita muda, seluruh pimpinan DAP, keadilan dan bersatu Cikgu Wan Azlan dan seluruh para hadirin, saudara-saudari yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, kita telah merasai gelombang pilihan raya. Saban hari, tiap-tiap hari TV3 mengecam. Yang utama sekali kena hentam TV3 sekarang Tun Dr. Mahathir Mohamad. Saya pun dah rasa cemburu, dah lama dah tak kena hentam dengan TV3. Malam ini TV3 pula menghentam Datuk Husyam Musa. Jadi selalunya yang TV3 hentam itu dia memberi masalah kepada UMNO. Ini tanda-tanda politik di Malaysia ini. Alhamdulillah, Parti Amanah Negara yang umurnya setahun setengah sedang berkembang begitu pesat di seluruh negara. Sambutan diberikan kadang-kalanya di luar dugaan kami. Walaupun ianya baru, tapi pemimpinnya orang-orang lama belaka. Saya sendiri sudah hampir 40 tahun berada dalam parti politik, 38 tahun berada dalam parti Islam. Memang bila kita diberitahu oleh alim ulama, mimpin-mimpin kita, bahawa perjuangan parti yang berdasarkan Islam, kerja buat mereka ada pahala di sisi Allah, buat salah ada dosa, maka di atas dasar itulah kita bergerak ke sana kemari mengembangkan pengaruh parti Islam. Terutama sekali paling sukar untuk kita menyebarkan pengaruh parti Islam di Selangor, Melaka, Negeri Sembilan, Johor. Kadangkala saya pergi berceramah di Johor, kami pergi sebuah kereta 5 orang. Yang dengar 5 orang itulah yang datang dengan kita. Selain daripada tuan rumah, meramaikan majlis kita kadangkalanya kepongan daripada pihak polis. Selalu ataupun banyak kali lepas ceramah kita ke balai polis menghadapi soal siasat, lock up dan sebagainya. Kita bersabar kerana kita diberitahu perjuangan kita ada ganjaran. Kalau tidak dapat di dunia akan dibalas di akhirat. Inilah semangat yang dibekalkan kepada pejuang-pejuang yang berada di dalam PAS. Kemudian hadirin sekalian, kita dalam perjuangan ini, dalam pilihan raya, PAS telah cuba beberapa kali bertanding secara bersendirian. Ianya tidak mencapai kejayaan yang besar. Oleh itu jalan dicari supaya berkawan dengan orang lain.
dimulakan secara hebat di zaman Tuan Haji Yusof Rawah. Dialog dengan masyarakat, orang bukan Islam termasuk NGOs. Kemudian lebih hebat lagi di zaman Ustaz Fadil Muhammad Nur dan Mursyidul Amnya Tuan Guru Ni Aziz. Kita memperhebatkan perbincangan supaya kita dapat hadapi pemerintah secara muafakat dengan kawan-kawan parti-parti lain untuk hadapi Barisan Nasional. Oleh kerana UMNO begitu tebal waktu itu memperjuangkan soal Melayu dan ketuanan Melayu, maka PAS melancarkan muktamarnya pada tahun 1984. Tajuk muktamar iaitulah menggempur pemikiran Asabiah. Ucapan dasar dikemukakan oleh Presiden Tuan Haji Yusof Rawah. Kami hafal beberapa hadis tentang Asabiah ini. Laisa minna man da'a ila Asabiah wa laisa minna man mata ala Asabiah. Dan ayat-ayat Asabiah ini kami hafal. Dan berceramah di seluruh negara menolak pahaman perkauman. Kemudian pula berlaku kezaliman kepada ahli-ahli dan penyokong PAS di Mamali. Pada tahun 85, Parti Islam memilih pula tajuk bergerak menentang kezaliman. Maka kami dihidangkan dengan pedoman ayat-ayat Allah. Wala tarkanu illa alladhina zalamu fatamassakumun nar. Janganlah kamu cenderung kepada orang yang zalim, nanti kamu disambar oleh api neraka. Walaupun kita ini bukan mengaji jawi, kami ini jenis mengaji pulut. Nah, hafal satu hadis bukan senang. Melainkanlah orang yang mengaji pondok, yang mengaji sekolah agama. Tapi kita sebagai pemuda, sebagai pemimpin mendokong perjuangan Islam, kita bawa, kita hafal, kita baca, menarik orang ramai untuk menentang kezaliman. Tahun berlalu, umur parti semakin tua. Kemudian sekarang ni kita lihat ayat-ayat itu seolah-olah sudah dilupa. Sekarang timbul pula isu Melayu Islam bersama untuk pertahankan kuasa Melayu. Sedangkan dulu masa kita berjuang atas dasar Islam, sehingga timbul soal batas iman dan kufur. Pernah dalam satu peristiwa berlaku di Kuala Berang, ini masa kemuncak soal batas iman dan kufur, seorang tu imam daripada UMNO telah angkat takbir dan sedang jadi tu imam. Datang penyokong PAS, angkat orang itu, tolak ke tepi. Tolak tu guru kita jadi tu imam, sampai jadi kes mahkamah. Orang sebelah besut itu barangkali lehernya ni tergeliat, kerana kadang-kala terpaksa melintasi 5 masjid untuk cari masjid tu imam PAS. Nampak masjid UMNO paling muka, ni Abang Wei dan geng-gengnya lah waktu itu. Begitulah keadaan ketegangan UMNO dan PAS. Kita tidak mau sampai ke peringkat itu, tapi itulah yang ditanamkan, perbezaan perjuangan. Tapi sekarang perkara-perkara itu kita lihat sudah tidak ada. Bahkan UMNO dan PAS boleh satu kapal sekarang ini. Satu kapal. Dulu kita pernah membakar utusan. Selepas muktamar kita bakar sokabah utusan kerana marah utusan memurtad belitkan berita PAS. Sekarang pakai di baju utusan. Aku tidak tergeli tengok. Inilah hadirin sekalian, kenapa kita balik kepada perjuangan Melayuia?
Kenapa balik kepada perjuangan suku Asabiyah? Kenapa kita tidak baca lagi ayat untuk menentang kezaliman? Sekarang ini kezaliman bertambah-tambah. Peguam negara dihentikan, ketua audit ditukar, kemudian pegawai-pegawai SPRM diminta berhenti. Berbagai-bagai kezaliman berlaku. Dalam saat inilah atas nama Parti Islam membawa ahlinya maka rapat dengan orang yang melakukan kezaliman. Bolehkah kita sokong lagi parti ini? Saya jadi heran. Sebab itulah kami daripada parti miskin, parti miskin, kami terpaksa tubuh parti yang lebih miskin. Amanah. Umur 60 lebih nak menubuhkan parti baru bukan senang. Terpaksa bergerak ke sana kemari bersama dengan rakan-rakan yang lain. Kami tahu kalau nak senang dan lebih mudah, lebih baik kita sekapal dengan UMNO dan BN. Betul atau tidak? Tak kiralah 20 juta atau 40 juta, kita pun tak tahu itu. Bolehlah hadiah kepada isteri ke apa semua, Audi Q7 ke apa, tak saya kiralah. Ataupun seorang exco, rumah dia depan rumah tu macam tempat jualan kereta terpakai, used car. Tapi kita memilih menubuh satu wadah baru berdasarkan Islam dalam keadaan serba payah dan serba susah. Mereka kata kami ni DAP tolong. DAP ni cukup kedekut nak bantu kami. We have to move dari satu tempat ke satu tempat, menyatakan pendirian dan memberi penerangan. Alhamdulillah, kehadiran amanah sekarang ini sudah diterima, ianya satu peranan yang besar dalam politik Malaysia sekarang. Mana-mana pun di Malaysia ni hadirin sekalian, politik kalau dia pergi bertani pilihan raya cara berseorangan, tak boleh menang. Sebab itu himpunan baru ini di Padang Merbok, saya kata beratus ribu lagi pun tak apa, tak ada masalah. Bagi ramai lagi pun tidak ada masalah. Kita kena ingat, kita nak menang di Kelantan pada tahun 90, kita berpakat dengan parti 46. Kita nak menang dan memerintah Terengganu tahun 99, kita berpakat dengan Keadilan dan DAP sekali waktu itu dalam Barisan Alternatif. Kita nak menang Kedah tahun 2008, kita berada dalam Pakatan Rakyat. Kita dapat Perak, Selangor dan Pulau Pinang. Artinya muafakat membawa berkat. Saya teringat semasa menjelang pilihan raya tahun 86, himpunan di Jerai, tempat itu nama Selengkoh, Jerai, Kedah. Penceramahnya Tuan Haji Surawal, Sapaldino, Tugu Jahdi dan lain-lain. Manusia hadir ni tak tahu, kita tak kira head count, tetapi kereta yang terakhir keluar daripada tempat ceramah pukul 4 pagi. Begitu ramai lautan manusia di dalam sawah kering selepas peristiwa Mamali. 4 pagi baru kereta terakhir keluar. Datang keputusan pilihan raya tahun 86, PAS hanya menang satu kerusi parlimen, iaitu Pekalan Cepah. Di Kedah satu parlimen pun tak menang. Kenapa? Satu kaum yang berkumpul, satu kaum yang mengundi, iaitu Melayu yang menyokong PAS. Menjelang tahun 90,
Saya dalam Pemuda waktu itu, kita menentang Jerai International Park, yaitu satu tanah di kaki bukit Gunung Jerai, nak diambil oleh keluarga Vincenten untuk dibuat pusat peranginan rekreasi, tempat tourism. Kita lawan. Saya ceramah waktu itu, kehadiran manusia puluhan ribu, sehingga saya lempar jaket pada orang ramai. Waktu itu tiru ala Michael Jackson. Begitu ramai hadir ke tempat saya ceramah itu, datang pilihan raya, don itu pun kita tak menang. Kenapa? Karena di situ ada penghuni Tionghoa lebih kurang 3,000. Pas dengan UMNO ni sama banyak, lebih kurang. Bila orang Tionghoa menyokong BN menang. Tapi bila tahun 2008 orang Tionghoa menyokong PAS, maka PAS menang. Artinya hadirin sekalian, di Malaysia ini politik pilihan raya mesti ada muafakat. Sebab itulah kalau ada parti nak pergi berseorangan, dia kata kami tak mau langsung berbincang kalau ada amanah dan DAP. Kalau kamu tak mau kepada kami, out you go. Sebab pergilah seorang. Sebab itu Rafidhi Imbok mengatakan, kalau berlaku 3 penjuru, PAS tak akan menang walaupun 1 kerusi. Sebab itulah ahli-ahli PAS, sahabat-sahabat saya semua, fikir daripada sekarang, cari-carilah parti mana kamu nak sokong. Kami alu-alukan untuk bersama dengan amanah. Hari ini kita berjalan, kita singgah banyak kedai kopi. Saya banyaklah saya tak kenal sebablah bukan boleh datang selalu. Tapi sambutan yang diberi di kedai kopi ke di mana, Mamat jangan bimbang, kami bersama. Ahli masuk ke belum? Ahli tak perlu. Sebab kami takut kepada Tok Ngulu kami. Hadirin yang dihormati sekalian. Sebab itulah kita kena muafakat. Kita dah ada Pakatan Harapan. Semua orang tahu di sebelah pantai barat itu undi orang Tionghoa besar. Sama ada di Pulau Pinang, di Perak, Negeri Sembilan, Melaka, Johor. Sekarang bila sebut negeri mana yang Barisan Nasional tidak selamat, orang sebut Johor. Orang sebut Pulau Pinang, mereka kata Pulau Pinang ni tak boleh ambil dah. Sehingga Kunan cadang, kalau nak ambil Pulau Pinang, jadikan Pulau Pinang wilayah persekutuan. Artinya mereka nak ambil melalui pilihan raya, mereka dah tak nampak. Nak ambil balik Selangor, kajian demi kajian dibuat. Rakyat Selangor makin berpuas hati kepada kerajaan Pakatan Harapan di Selangor. Sekarang mereka sedang membincang soal kemungkinan 8 buah negeri akan jatuh ke tangan Pakatan Harapan dan bersatu pilihan raya akan datang. Hadirin yang dihormati sekalian, baitulah kita semakin yakin di atas pakatan ini, terutama bila datang pula keluarga baru. Keluarga baru, pemimpinnya yang paling veteran, iaitulah Tun Mahathir Mohamad. Parti lama saya duk hantam Dr. Mahathir cukup teruk. Kalau nak hantam Dr. Mahathir, saya yang layak hantam dia. 2 kali kena ASA. Tangkapan lain tak kira lagi. Tapi perjuangan kita semua bukan soal peribadi. Sekarang semua orang tahu negara kita dalam keadaan cukup dahsyat di sudut ekonomi. Ekonomi cukup lemah, semua orang mengungut. Saya kerap pergi ke balai polis untuk report, buat kenyataan, beri statement ke polis. Beri statement ni 15 minit je. Saya memilih untuk tidak menjawab. Itu dia punya, bila polis tanya kita jawab macam tu. Sebab dia ada section yang membenar kita buat demikian. Ni soalan, berapa orang hadir dalam ceramah
Cik Muhammad Sabu malam itu? Saya memilih untuk tidak menjawab. Pukul berapa Cik Muhammad Sabu sampai ke tempat ceramah? Saya memilih untuk tidak menjawab. Siapa yang menjemput Cik Muhammad Sabu untuk hadir ke ceramah itu? Saya memilih untuk tidak menjawab. Dia kata, senang jawab macam ni, kerja kami pun senang. 15 minit selesai. Tapi saya masuk dalam balai itu kadang sampai 1 jam setengah tak keluar lagi. 1 jam, kenapa? Polis duduk bersembang dengan saya soal kesusahan mereka. Soal mereka dah tak tahan sekarang, peruntukan daripada kerajaan dah mula kurang. Itu polis. Kita jumpa anak muda pula tambah di Kuala Kerai, menoreh getah, kerja peniaga kecil, menyengolahkan anak mereka, hantar ke universiti. Sudahlah pinjam PTPTN, graduate, tak ada kerja, 40%. Sekarang ini pelajar universiti yang graduate tak ada kerja. Kerja di mana? Sementara menunggu kerja yang sesuai dengan kelulusan mereka, mereka kerjalah dulu di Kentucky Fried Chicken, mereka kerja di McDonald dan tempat-tempat yang lain. 40%. Kita jumpa pensyarah pula. Patutnya tahun ini saya ke England untuk melanjutkan pelajaran PhD. Tak boleh, kerajaan stop bantuan kerana misalnya Universiti Melaya mengurangkan hampir 30% peruntukan kepada Universiti Melaya. Jumpalah sektor manapun mengeluh masalah ekonomi. Dan hari ini Najib mengaku bahawa di antaranya dia sebut dia yakin dia boleh merintah lagi pilihan akan datang. Di antaranya ada pertolongan daripada orang itu. Hadirin yang dihormati sekalian, sebab itulah kita yakin penuh bahawa kalau kita bersatu dan kita tahu bahawa kita bukanlah kita bersatu tu kita tak ada beza pandangan. Saya depan Tun Mahathir saya mengkritik, begitu juga kita yang lain-lain. Tetapi kehebatan beliau memimpin kita kena akui. Misalnya kita lihat Allahyarham Tun Razak di antara orang yang mempelopori Zofan, iaitu ASEAN ini adalah zon berkecuali. Ini Tun Razak. Datang zaman Tun Mahathir dia mempelopori 6, iaitu kerajaan negara-negara berkecuali, supaya kita jangan memihak kepada mana-mana kuasa besar, sama ada Rusia atau China ataupun Amerika. Malaysia terkenal memainkan peranan dalam negara berkecuali. Tun Mahathir di antara orang yang diminati bila dia berucap di United Nations, bangsa-bangsa bersatu. Paling ramai orang hadir bila seseorang itu berucap di bangsa bersatu, sudah tentulah Presiden Amerika. Yang kedua barangkali Perdana Menteri Britain. Barangkali yang ketiga daripada Rusia, China, Mandela. Bila berucap tu orang datang, Castro. Bila berucap di United Nations ni orang ramai datang dengar, iaitu perwakilan daripada negara lain. Di antara yang menarik minat orang ramai datang, top 10 bila berucap di United Nations ialah Tun Mahathir Mohamad. Karena dia berani mengkritik negara-negara barat, khasnya Britain, Amerika dan sebagainya, dan pernah mengkritik Perdana Menteri Australia. Ini keberanian beliau. Sebab itulah saya kadang naik cemburu bila pergi sidang atau bertemu pemimpin Arab, termasuk bergerakan Islam. Bila nak balik dia kata kirim salam kat Tun Mahathir, padahal kita baru keluar daripada ISA. Dia suruh kirim salam kat Tun Mahathir. Tapi ini image Tun Mahathir. Sekarang hadirin sekalian, image negara berkecuali Malaysia telah hancur. Tahu panjang, dia turun berceramah 26 tahun dulu. 26 tahun dulu dia kata dia turun berceramah untuk menjatuhkan kerajaan pimpinan Datuk Mat Yaakob. Sekarang saya turun semula 26 tahun kemudian untuk menjatuhkan pemerintahan Datuk Mat Yaakob. Artinya lah kebetulan namanya sama, apa boleh buat.
Tapi itulah yang kita lihat sekarang ini, keluhan rakyat di peringkat negeri dan persekutuan yang paling utama ialah masalah ekonomi, rasuah. Saya pun jadi heran kadang itu kita membaca ayat Ar-Rashi wal Murtashi finnar. Pemberi rasuah dan penerima rasuah tempatnya dalam neraka. Tetapi bila lawan rasuah kita lihat orang bukan Islam yang paling hebat lawan rasuah. Orang Islam kadang-kadang tak peduli, bahkan sokong pula orang rasuah. Ini yang paling pelik bin ajaib. Mamat ni kalau himpunan bersama dengan pemuda yang lain, kami lah tukang organize daripada zaman pelajar sampai ketua, zaman pelajar sampai bersih. Bila kita buat himpunan di Kuala Lumpur, kita duk fikir pimpinan ni kalau jadi apa-apa kita nak lari kok mana, kalau gas datang kok ni kita nak pergi kok mana, itu kita fikirnya. Tapi himpunan mereka baru ni lain, ada hidangan. Maka hidangan itu bukan himpunan, itu ceramah mega. Tak apalah, buatlah apapun. Yang penting kita dari sekalian rakyat bertekad, bersatu tenaga. Kita yakin penuh kali ini kita boleh buat perubahan, mengambil alih Putrajaya. Boleh atau tidak? Ini harapan kita, dan kita harap semuanya bekerja ke arah itu. Orang asal, orang asli dan semuanya telah buat sikap, dan kita yakin di Korakrai ini dan orang Kelantan, saya yakin rakyat Kelantan otaknya beri. Dia bukan otak beku, otak dia beri. Dia boleh mengecil membesar. Tahun 59 negara orang lain buta huruf lagi, Kelantan dah pilih PAS memerintah tahun 59. Ingat tidak? Tahun 78 rakyat beralih arah, PAS hanya tinggal 2 kerusi. Rakyat beralih arah lagi tahun 90, BN dapat kosong. Pilihan raya tahun ini rakyat Kelantan beralih arah lagi. Pakatan Harapan akan mengambil alih pentadbiran Kelantan. Ini saya yakin rakyat Kelantan dia bersikap begitu, dan sambutan yang diberikan saya ucap terima kasih. InsyaAllah pimpinan amanah di Kelantan bersama dengan Pakatan Harapan dan Bersatu akan mendampingi tuan-tuan, memberi maklumat dari masa ke semasa. Sekian dulu setakat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abang Mak di atas ceramahnya tadi.